nama Sultan Melaka yang terakhir? Jawapan yang tepat ialah apa? Sultan Mahmud Shah, itu je. Ada kita nak urai? Tak ada urai kan? Tak ada. Tak ada kan? Jadi kalau kita letak tempat kosong untuk diisi, maka itu adalah bentuk objektif, betul atau salah sajalah. Walaupun boleh dibuat dalam bentuk ABC, soalan seperti isi tempat kosong juga adalah bentuk objektif. Esei ialah esei. Kalau struktur di jawapan pendek, jawapan yang memberikan penjelasan secara pendek, itu berstruktur. Jadi barulah kita menjawab hasil pembelajaran itu. Lazimnya cikgu tanpa menghiraukan bahagian E ini. Dia tak tally dengan B. Bila E tidak tally dengan B, maka pengajaran kita menjadi sia-sia. Lain yang kita ajar, lain yang kita uji murid. Jadi tak kenalah ya, tak kena. Langsung terkeluar. Jadi kalau murid tak faham, bukan salah murid, kita sebenarnya yang tak faham ketika menyusun perkara yang kita nak ajarkan. Sebab itulah tuan-tuan kena faham yang ini. Berapa orang yang faham apa hubungannya? Pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian. Baik, tengok ABCD. Maknanya saya nak tunjukkan manakah satu yang besar, manakah satukah yang khusus, kecil, spesifik. Saya boleh beri jawapan. Pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian. A itu apa, B apa, C apa dan D itu apa? Tolong beritahu. Cuba sir. Okay. Tak apa Kak Nani. Tak apa, cuba. Tak apa Ani okey. A pentaksiran, B penilaian, C pengukuran, D pengujian. Okey, betul. Tuan-tuan tahu pentaksiran itu apa? Ada berapa pentaksiran yang ada di Malaysia ni? Kalau tak salah 2. Apa dia? Pentaksiran formatif dan sumatif. Betul tak? Itu tidak bertepatan. Itu lebih tepat dalam penilaian. Jenis pentaksiran yang ada di Malaysia ialah Pentaksiran berasaskan sekolah dan pentaksiran berasaskan bilik darjah. okey. Sebenarnya ada 2, tapi yang you terangkan itu satu je yang betul. Yang pertama ialah pentaksiran berpusat, centralized ya. Yang kedua ialah pentaksiran berasas sekolah. Jadi ada 2 sahaja jenis pentaksiran yang dilaksanakan di Malaysia. Yang berpusat maknanya dikendalikan oleh bahagian, ada 2, satu lembaga peperiksaan dan yang kedua ialah majlis peperiksaan. Jadi majlis dan lembaga peperiksaan ini mengendalikan peperiksaan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Malaysia. Okey. Dan satu lagi, inilah yang berlaku di sekolah. Namanya pentaksiran berasas sekolah, PBS. So dalam pentaksiran berasas sekolah, dia ada beberapa lagi pentaksiran. Dan salah satunya ialah pentaksiran berasas bilik darjah. Pentaksiran berasas bilik darjah atau PBD nama singkatannya. Selain daripada PBD, siapa tahu apa bentuk pentaksiran berasas sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di Malaysia? Maknanya pentaksiran berasaskan bilik darjah berada dalam pentaksiran sekolah ya. Ingat baik-baik. So pentaksiran sekolah ada berapa? Salah satunya ialah PBD tadilah. Selain daripada itu, siapa tahu?
PAJSK, Okey. psikometrik, psikometrik. Okey, betul. Baik, betul ya. Jadi ada beberapa komponen yang termasuk di dalam pentaksiran berasaskan sekolah ini. Tak apalah yang lain. Tapi peranan kita sebagai guru di bilik darjah khusus yang mengajar hanya satu yang kita harus faham, iaitu pentaksiran berasaskan bilik darjah. Kerana cikgu semuanya diminta memastikan mentaksir sendiri. Baik. Pentaksiran itu merujuk kepada apa? Mengapa dia berbeza dengan penilaian, pengukuran dan pengujian? Apa yang membezakan dia? Rasanya pentaksiran ni kita taksir murid kita sepanjang tahun. Okey. Sama juga, pengujian pun sepanjang tahun juga, penilaian pun sepanjang tahun juga. Tapi mengapa namanya jadi pentaksiran? Apa yang membezakan pentaksiran dengan penilaian? Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil assessment. Satu lagi evaluation. Evaluation itu penilaian lah. Assessment itu pentaksiran. Jadi, mengapa guna perkataan pentaksiran? Apa sebenarnya perkara yang kita nak sebagai guru tahu bila kita melaksanakan pentaksiran? Sebab itulah kementerian wajibkan cikgu-cikgu melaksanakan pentaksiran berasaskan bilik darjah. Ini tuan-tuan kena tahu tu. Tuan-tuan buat ujian, tuan-tuan buat soalan dalam kelas, bertanya dalam kelas. Sebenarnya tuan-tuan buat apa tu? Pentaksiran. Untuk apa? Untuk mengetahui tahap kognitif murid. Lepas tu buat apa? Ataupun kefahaman. Lepas tu buat apa? Untuk menilai. Okey. Yalah. Tuan-tuan buat penilaian dan sebagainya, dapatlah tahu murid mana yang bagus, murid mana yang lemah. So, apa lepas tu? Untuk apa? Untuk kemenjadian murid ikut sir. Okey. So, bagaimana boleh berlakunya kemenjadian murid? Melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Ya, katakanlah kita buat soalan-soalan semua kan. Dari soalan-soalan itu kita boleh dah dapat maklumat. Ada beberapa orang murid yang masih belum menguasai. Ada sebahagiannya lagi, katakanlah mudahnya ada 10 orang dalam murid dalam kelas, 7 orang sudah menguasai, ada 3 lagi yang tak dapat jawab apa yang kita tanya. Okey. Dari maklumat itu, apa yang boleh kamu buat sebagai guru? Kita boleh buat apa? Pemulihan. Sekarang kamu boleh tahu kan. Sebenarnya pentaksiran ini kita nak dapatkan maklumat, informasi supaya kita dapat memperbaiki. Faham ya? Bukan kita nak salahkan murid dah. Bukan. Pentaksiran ni tujuannya ialah kita nak dapatkan maklumat. Adakah apa yang kita ajar ini telah pun memberi kesan kepada murid? Jadi sebab itu saya tanya tadi, kalau ada 10 orang murid, 3 tak dapat lagi menguasai, ia memberikan maklumat kepada kita bahawa kita perlu buat sesuatu supaya yang 3 orang murid ini perlu perbetulkan. Tapi bukan murid tu yang perlu dibetulkan. Siapa yang perlu betulkan diri? Guru lah. Guru lah. Nampaknya apa yang kita guna, kaedah yang kita guna itu memberi kelebihan kepada 7 orang. Tetapi tidak memberikan apa-apa manfaat dan kelebihan kepada 3 orang murid yang gagal.
tadi. Boleh faham? Oh sir, maksudnya kalau kita dah tahu dah 3 orang yang gagal kan? Contoh, kita guna pendekatan SAT A. Maknanya dia tak boleh ikut A, kita kena tukar pendekatan B. Ya. Lihat kepada kesesuaian. Kita akan lihat supaya apa yang kita laksanakan itu boleh diterima dan mudah untuk diperoleh oleh semua orang murid. Ya, dalam kelas itu ada pelbagai saya kata-kata. Kita cuba ya kaedah A, maka kaedah ini memberi kesan kepada 7 orang murid. Baik, yang 3 lagi tak boleh. Alright, kita perbetulkan. Kaedah yang kedua pula kita try. Oh, kaedah yang kedua hanya memberi tambahan. Yang boleh faham 8 orang. Tapi 2 orang lagi masih tak boleh. Kita cuba kaedah yang ketiga. Sehinggalah kita menemukan satu kaedah yang sesuai untuk semua. Betul kan? Sir, contoh macam ni kalau operasi darab contoh kalau operasi darab, mula-mula saya akan ajar kaedah bentuk lazim. Seperti biasalah, kaedah bentuk lazim sama ada darab 2 digit atau 1 digit. Kaedah yang kedua, saya tengok murid saya tak boleh nak capai benda tu, saya tukar kepada kaedah kekisi. Adakah itu merupakan pentaksiran yang saya boleh lakukan? Bukan, pentaksiran ini ialah untuk kita buat satu cara menilai untuk tengok respon pelajar. Bukan cara kita mengajar lagi, belum. Ya. Mentaksir ini ialah kita nak tengok adakah dengan kaedah yang kita buat, bila kita uji murid berkaitan dengan konten yang kita ajar, mereka dapat memahami dengan jelas. Itu maksudnya. Ya. Boleh faham? Jadi kalau kita dapati bahawa okey, dengan kaedah A kita nilai ia sudah betul, maka betul lah. Tetapi kadang-kala bukan kaedah yang salah. Kaedah itu sudah betul. Tapi pemilihan cara kita menilai itu yang salah. Kaedah dah betul, tapi cara kita menguji murid ataupun membuat penilaian itu yang salah. Jadi kita kena tahu mana nak dibetulkan. Nanti kita akan pergi satu persatu. Jadi yang penting pentaksiran ini ialah memberikan maklumat keseluruhan dan apakah tindakan yang kemudian pentaksir itu boleh lakukan, ya, maknanya tindakan susulan. Untuk faham tentang pentaksiran, maka penilaian inilah yang perlu kita buat. Kita kena memilih. Katakanlah dalam kelas kita mengajar. Apa bentuk penilaian? Sebelum itu saya nak tanya, bentuk penilaian ada berapa atau jenis penilaian ada berapa? 2 ke? Apa dia? Lisan dan bertulis. Itu alat. Kan? Formatif dan sumatif. Alright, betul. Formatif dan sumatif. Apa beza formatif dan sumatif? Bila nak guna formatif, bila nak guna sumatif? Formatif kan kita guna masa kita habis satu tajuk. Ke? Dia confused dah. Formatif dan sumatif. Bezakan ini dulu. Sebab kita kena tentukan bila kita nak uji murid. Siapa tahu boleh jawab ni, apa beza formatif dengan sumatif? Tuan-tuan, macam mana tuan tahu uji murid-murid dalam kelas ni? Formatif berterusan. Penilaian itu dibuat secara berterusan. Yang mana? Formatif. Formatif. Okey, sumatif?
So, berarti ni memang tak boleh nak diubah dah. Macam periksa SPM dah. Bukan tak boleh ubah. Ini dalam kelas kita mengajar ni. Kalau sumatif dibuat di akhir pengajaran. Ya. Jangan kamu faham formatif sumatif ini dalam konteks peperiksaan besar. Nak itu contoh umum dalam situasi dalam kelas, kalau kita memilih nak guna penilaian formatif sepanjang, katakanlah tuan-tuan masuk 2 waktu, ada sejam kan, ada sejam, tempoh 60 minit. So dalam tempoh 60 minit itulah berlakunya penyoalan-penyoalan dan sebagainya. Baik secara lisan maupun bertulis. So sepanjang 60 minit itu. Clear? Tapi kalau sumatif, tuan-tuan memikirkan nak bertanya pada hujung. Pada minit yang ke-50. Tuan-tuan buat satu soalan objektif, ada 20 soalan dan meminta pelajar menjawabnya. Sebelum minit ke-50, tuan-tuan mengajarlah. Seperti biasa isi dan bla 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 bla. Okey, 50 baru uji. Nampak tak beza dia? Apakah beza dia itu memberi manfaat? Lihat situasinya. Apa manfaat kalau kita gunakan penilaian formatif? Sepanjang pengajaran itu kita laksanakan penilaian. Apa manfaatnya? Kita dapat tahu kefahaman murid. Ya. Jawapannya mudahlah sebab kita dapat tahu perkembangan murid, kefahaman dia dan segera baiki sebelum kita melanjutkan. Contoh, katakanlah hasil pembelajaran kita ada 3. Ada 3 hasil pembelajaran kita tuliskan. So dalam tempoh 60 minit itu, 3-3 ini perlu dicapai. Katakanlah hasil pembelajaran pertama kita sampaikan bla 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 bla, sambil itu kita tanya murid. Tengok-tengok ada ramai yang murid tak faham dengan hasil pembelajaran 1 tadi, tak boleh capai hasil pembelajaran 1. Bolehkah kita teruskan untuk capai hasil pembelajaran yang kedua? Boleh tak boleh? Tak boleh dah. Dah satu ramai tak faham. Ya. Ini bermakna kita segera ambil tindakan untuk pastikan pelajar itu diberi pemulihan dahulu. Sama ada kita ulang semula atau kita minta pelajar-pelajar pandai menjelaskan semula dan sebagainya, memastikan tidak ada murid yang ketinggalan. Setelah kita uji sekali lagi, barulah kemudian kita dapat kepastian, okey, sekarang 100% murid kita sudah faham. So kita boleh lanjutkan kepada mencapai objektif yang kedua, proses berulang. Dah faham semuanya, barulah pergi objektif yang ketiga. Nampak tak? Kita akan laksanakan sepanjang tempoh pengajaran itu berlangsung. Manfaatnya ialah sebelum kita keluar kelas, kita sudah pastikan bahawa murid sudah pun 100% menguasai perkara yang telah kita ajarkan itu. Berbanding dengan pentaksiran sumatif, kalau kita nak guna itu, kita hanya uji di hujung. Katakanlah pada minit yang ke-50, ada 10 minit yang terakhir, kita berikan dia soalan-soalan, minta mereka jawab. Setelah kita dapatkan jawapan, bila kita semak, kita dapati katakanlah daripada 10 orang itu, 4 orang tak boleh jawab. Jawapannya salah. Nampak tak? Apakah kelemahannya?
Apa kelemahannya dari situasi yang saya sebutkan tadi tu? Maknanya cikgu dia tak boleh buat pemulihan secara direct tu lah. Ya, Semasa tu. betul. Pandai pun you. Jadi maknanya untuk nak diperbetulkan, nak dipulihkan semula pelajar yang lemah itu sudah terlambat. Sudah waktu pengajaran itu sudah berakhir. Nampak tak? Ini kelemahannya. Sebab itulah dalam konteks pengajaran pembelajaran dalam kelas, cikgu-cikgu dituntut sangat-sangat untuk melaksanakan pentaksiran di bilik darjah, memastikan kemenjadian murid itu berlaku ketika PDP. Berlaku ketika PDP. Sebab itu sekolah juga buat ujian bulan emas, peperiksaan penggal bulan 5. Itu ada. Yang itu ialah penilaian sumatif juga. Tapi itu ialah peringkat sekolah. Tapi dalam peringkat bilik darjah, yang paling terbaik ialah formatif. Boleh faham? Ya, saya harap faham ya. Jadi dah tahu dah kita guna pentaksiran apa, kita guna penilaian apa. Sekarang kita nak buat ukuran. Nak ukur apa? Nak ukur apa? Analogi yang mudah ialah kalau kita nak ukur bangunan, boleh pakai pembaris tak? Boleh tak boleh? Contohnya nak ukur berapa panjang bangunan sekolah. Boleh pakai pembaris tak? Tak bulan Sabah lah. Boleh. Boleh tak bulan Sabah lah. Tapi tak cerdik lah kan? Ya, maksudnya begitu. Bukan tak boleh. Tapi nampak sangat tak cerdiknya kita. Takkanlah nak ukur begitu panjang punya blok bangunan tu. Kita pakai pembaris nak ukur. Sedangkan ada cara lain yang lebih tepat, akurat ya, tepat untuk kita gunakan ukuran. Nah ini. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita nak ukur contohnya hasil pembelajaran yang kita gunakan itu kita tulis murid boleh membincangkan. Ya, kata kerja awal membincangkan peranan Perdana Menteri dalam mentadbir negara. Nampak membincangkan peranan. So apa alat ukur kita harus gunakan untuk memastikan jawapan murid nanti menepati hasil pembelajaran itu. Apa bentuk soalan yang kita nak berikan kepada murid? Tadi saya tanya dah awal tadi. Apa bentuk soalannya? Kalau soalan tanya, membincangkan. Bentuk soalannya soalan apa? Soalan objektif, soalan esei? Soalan apa bentuknya? Esei. Okay. Kalau membincangkan lisan bertulis? Lisan atau bertulis? Kalau esei bertulis. Tulis. Kalau esei kan? Baik. Betul ya. Kalau soalan itu membincangkan, jawapannya dalam bentuk esei. Tapi bolehkah ditanya dalam lisan? Boleh, tak ada masalah. Depend. Kalau tuan-tuan nakkan soalan tu berjawab segera, ada waktu yang mencukupi dalam kelas, murid boleh kita tanyakan. Boleh. Tetapi kalau kita tidak ada cukup masa, nakkan murid memberikan jawapan secara bertulis. Katakanlah soalan ini nantinya akan ditanya dalam soalan peperiksaan besar. Ya, kita boleh buat secara bertulis. Jadi inilah alat ukurnya. Ukuran dia ialah soalan esei bertulis. Nampak tak? Jadi ujiannya ialah item yang ada atau soalan esei itu yang ada
bila kita nak taburkan, bila kita nak bagi ke murid untuk dia menjawab. Ini ialah ujian. Maknanya ujian tak semestinya ia berada pada hari khusus, tak. Ketika kita mengajar, bila kita nak uji murid ini menggunakan item yang kita bina dalam bentuk soalan esei yang mesti kita minta murid jawab. Adakah ketika kita nak habis objektif 1 atau kita nak berikan dia sebagai kerja rumah atau apa? Jadi terpulang. Inilah cara cikgu nak menyusun supaya keseluruhan antara pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian itu berlaku. Ia boleh berlaku keseluruhannya dalam tempoh PDP itu berlangsung. Boleh faham ya? Nampak tak perbezaannya? Nampak tak kaitannya? Sir, maaf sir, yang pengukuran tadi tu macam mana sir? Macam tak jelas. Tadi kan saya bagi analogi. Pengukuran ni ialah kita nak gunakan alat ukur. Alat ukurnya apa? Contohnya, tadi saya beritahu, kalau kita nak ukur bangunan, blok sekolah lah contohnya, boleh tak gunakan membaris? Tuan Azhari kata, tak apa tadi? Tak munasabah. Tak munasabah. Boleh buat, boleh diukur, tapi nampak sangat tak cerdiknya. Ya, tak cerdiknya. Sedangkan kita harus memilih alat ukur yang tepat untuk mengukurnya. So dalam kelas kita nak uji capaian murid itu ialah berdasarkan hasil pembelajaran yang kita tulis. Hasil pembelajaran kita ada berapa? Jadi nak pastikan setiap satu hasil pembelajaran itu tercapai, ia mesti diuji dengan alat ukur yang tepat. Jadi pengukurannya mesti tepat. Kalau soalan itu perlu jawapan dalam bentuk objektif, maka ia perlu ditanya dalam bentuk objektif. Kalau kata kerja yang kita tulis itu memerlukan murid menjawabnya dalam bentuk esei, maka alat ukurnya mestilah menepati soalan-soalan yang perlu dijawab dalam bentuk esei. Maknanya ukuran, cara mana kita nak ukur. Jadi ujian tu ialah item yang kita uji. Soalannya, bila nak diberikan soalannya dan sebagainya. Kita nak jawapan itu bila? Pada waktu itu ke atau dibawa balik ke? Kalau kita nak jawapan perlukan respon, maklumat, jawab pada waktu itu. Kalau ia hanya sebagai maklumat latihan yang boleh dibuat, boleh bawa kerja rumah dan sebagainya. Okey. Boleh Sekarang kita pergi ke bahagian yang kedua yang perlu kita faham, bagaimana guru merancang pengajarannya supaya murid dapat belajar secara berkesan. Kita akan lihat di sini. Ini ulangan kembali sebenarnya ya dalam kursus-kursus yang lain. Ada susul galuh dia